Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kali ini saya berada di Tambunan. Kopi Sanangan. Untuk episod kali ini, saya akan meneroka bagaimana wanita kaum Liwan menjaga keanggunan mereka. Hai. Hai. Kopi Sanangan. Kopi Sanangan. Apa kabar? Baik. Jadi Cik Aslinda, apa nama rawatan yang kita mau buat nih hari ini? Oke, bahan-bahannya pun sudah tersedia di sini. Rawatannya adalah menginsu murong. Bersama saya ialah Cik Haslinda Makulin. Beliau merupakan pengusaha pusat kecantikan berasaskan perubatan tradisi kaum Liwan. Tidak lain dan tidak bukan minat dan ingin meneruskanlah apa yang dulu-dulu lagi, meneruskan generasi lah turun-temurun. Sebab kalau tidak nanti akan hilang. Oke, Cik Aslinda. Jadi apa bahan-bahan yang kita perlu untuk rawatan menginsu murong nih? Bahan utama dia adalah kunyit, beras, dan madu. Kenapa kita guna beras untuk rawatan menginsu murong nih, Cik Aslinda? Kebaikan beras ni dia akan mencerahkan kulit. Dan juga dia membuka sel mati dalam kulit. Kunyit pula dia melembabkan kulit dan juga mencerahkan jugalah. Kalau ni madu pula dia melembutkan kulit. Semua bahan-bahan ini dicampur begitu sejakkah? Oh, tidak. Sebenarnya ni beras direndam seharian, semalaman lah. And then keesokan hari dia akan dikisar. Ini kunyit pun sama juga dikisar. Ini yang sudah diproses dan ini boleh sudahlah buat rawatan yang menginsu murong. Jadi ini ialah hasil campuran kisaran beras, kisaran kunyit dan juga madu. Ya. Okey, jadi Cik Aslinda, ini sejak yang kita buat untuk perawatan menginsu murong ni? Sebenarnya tidak. Kita perlu bertangas dulu sebab untuk membuang toksin dulu dalam badan. Dia untuk memudahkan lagi untuk rawatan menginsu murong ni berjalan dengan lancar. Jadi apa bahan-bahan yang kita perlu untuk bertangas ni? Di sini ada 5 bahan asas dia. Tawawa. Daun tawawa. Dia untuk haruman dan dapat mengurangkan stres. Sebenarnya daun tawawa ini senang untuk dicari sebab dia tumbuhan yang liar. Di belakang rumah, di tepi jalan pun ada. Senanglah mau cari daun tawawa ni. Senang. Kita perlu serai di sini. Kenapa kita guna serai? Dia serai ini untuk kesegaran badan lah. Dia juga melancarkan peredaran darah juga. Serai di sini kita ada sirih. Kalau ini untuk sirih dia lagi bagus untuk wanita lah. Sebab dia boleh untuk yang segugut, dia boleh meredakan, terutama untuk yang selepas bersalin. Ya, amat sesuai lah. Oke, di sini ada limau purut. Kalau yang ini dia haruman juga dan juga untuk membuang toksin juga nih. Di sini limau purut. Dia punya daun dia lah sebagai pewangi. Ya. Bahan terakhir ialah halia lah untuk membuang angin. Kalau halia ni dia membuang angin, buang toksin sama juga lah, melancarkan peredaran darah. Mencerahkan kulit, melembabkan kulit, itu dari segi luaran lah kalau kan nampak. Kalau kita amalkan dalam seminggu sekali, memang kesan dia akan nampak lah. Daun limau purut, buah limau purut, halia, serai, daun tawawa dan juga daun sirih. Semua bahan ini direbus dan inilah hasilnya. Wah, harumnya dan aromanya memang sangat menyegarkan. Dan sekarang tiba masanya untuk bertangan.
kurang 15 menit. Inilah hasilnya. Tengok, putih berpeluh, tak berhenti. Badan rasa segar, rasa ringan. Memang sangat menyegarkan. Lepas ni, putih akan buat rawatan mengin sumurong. Bagi orang yang berbadan besar, kalau dia amalkan perubatan ini, dia dapat mengurangkan berat badan dan peredaran darah akan lancar. Dan banyak juga khasiat untuk kulit kita lah. Dia melembabkan kulit, mencerahkan kulit. Sebab saya kasih masuk juga dalam urutan kan. Saya jadikan rawatan mengisu murong ni, terutamanya perempuan lah, wanita, pengantin, untuk menekan lagi seri pengantin mereka. Bagi urutan pula, dia dapat melancarkan peredaran darah. Bagi yang lengu-lengu badan, dia dapat mengurangkan sakit. Bagi wanita, dengan adanya rawatan tangas ni, dia dapat mengurangkan sakit segugut lah. Bagi mengisu murong ni, boleh dilakukan lelaki ataupun perempuan. 1 bulan sekurang-kurangnya 3 kali. Kopi senangan. Kopi senangan juga. Lama sudah saya tunggu kau ni. Aduh, minta maaf aku lambat. Kenapa? Jam kah jalan? Ya, bakal tahu juga kan. Ya, itulah tu. Masuk dulu, masuk. Kasih. Okey. Bersama saya ialah Encik Bobby Brian Garon. Beliau merupakan pereka busana tradisi kaum Liwan. Encik Bobby. Ya, putih. Jadi apa nama busana yang kita mau ceritain hari ini? Okey, saya ingin memperkenalkan dan menceritakan kepada Putih satu busana kaum Liwan, iaitu Sinombiaka Dorong Bituan. Ia bermula pada 2016 sewaktu saya datang ke Tambunan dan nampak pameran berkenaan dengan busana Dusun Liwan, iaitu Sinombiaka Bambituan. Dan kerana saya nampak keunikan yang setelah lama dilupakan, saya mencoba untuk menambah baik dan mewujudkan pakaian yang telah dilupakan. Jadi inilah ni Encik Bobby, Sinombiaka Rombituan. Ya, Putih. Bolehkah kasih cerita sedikit pasal sejarah busana kaum Liwan ni? Busana ini telah wujud pada kurun ke-19 yang di mana kaum Liwan yang terletak dan menetap di daerah Tambunan, Suk, Tenem, Ranau dan ada juga sampai ke Papar. Busana Dusun Liwan terbentuk oleh kerana aktiviti perdagangan, perkawinan campur. Kalau kita fokus kepada sejarah, semua pakaian tradisi di Sabah bermulanya dari kain hitam kerana mudah didapati, lebih murah. Pasal rekaan dia ni, kalau daripada dulu memang beginikah ataupun asalnya dulu lain? Saya telah bertanya kepada 2 orang yang telah memberi saya info, iaitu Puan Elianti Nelson dan Puan Saldi Vivi Wences. Mereka mengatakan pada asalnya pakaian ini hanya berwarna hitam, kosong dengan aksesori. Tapi bila macam saya cakap transisi dan evolusi, kita dijajah aktiviti perdagangan dan wujudnya ada sulaman semua tu Putih. Dan bila perdagangan bermula, terjadinya daripada perdagangan China yang kita dapat kain-kain tenun, dan kain tenun ini ditenun dari kaum-kaum seperti Ranun. Dusun Liwan ini menggunakan kain yang dipanggil serat lambak. Baju ni, busana ni, ini transformasi yang keberapa sudah ni? 40-an, 20-an macam tu. Ini selalunya golongan apa yang pakai dan selalunya dipakai pergi mana? Kalau golongan wanita lah, mereka gunakan untuk kawin, pergi tamu ataupun pasar dan upacara memulian, ritual agama. Sebenarnya pakaian kaum Dusun Liwan belum lagi didokumentasikan. Pertama, Tinombunan
Sinombeka Rombituon, Pinolongon, dari kampung saya sendiri di daerah Tembenan yaitu Kampung Tinompok dipanggil baju giring. Cakap tentang keturunan dan darjat, saya rasa semua golongan pun boleh digunakan. Inilah dia penampilan penuh gadis Liwan yang memakai busana lengkap Sinombiaka Rombituon. Sama macam yang Putih pakai sekarang ni. Cantik kan? Encik Bobby, jadi saya mau tanya nih pasal busana kaum Liwan ni. Orang cakap sebegitu kerana dorang mau kasih nampak warna putih di dalam. Ada satu lagi baju putih di dalam melambangkan kesucian sumandak ataupun anak dara gadis Liwan lah, macam begitu. Sama macam yang Putih pakai ni kan. Warna putih tu bermaksud kesucian si pemakai itu. Nonton pelapik yang berwarna hijau ni untuk mematikan benang kain. Kalau orang dulu-dulu belum lagi penuh dengan teknologi, so dorang guna sulaman untuk mematikan urat benang tu lah. Kiri dan kanan yang berwarna merah itu dipanggil tinuku. Sulaman tersebut untuk menyambungkan kedua belah kain. Jadi kalau yang corak di luar ni, yang ini dipanggil apa, Encik Bobby? Kalau yang warna kuning tu kita selalu sebut nandalang, dan juga untuk mencantikkan pakaian tersebut lah, macam begitu saja. Bertujuan lebih untuk menaikkan seri. Betul. Baju tu lagi untuk mencantikkan lagi lah. Ya, betul Putih. Ya. Setiap daerah yang mempunyai penduduk dusun Liwan terdapat bahasa sulaman yang tersendiri. Itu sebenarnya warna-warna asas pada zaman dahulu, contohnya warna hijau, kuning, jingga, dan merah. Kalau itu di bagian leher. Ya. Kalau di bagian dada ni pula, ini coraknya apa ni, Encik Bobby? Ini dipanggil rombituon, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil bintang. Rombituon? Ya, rombituon. Berarti bintang? Bintang. Ya. Sinombiaka rombituon, ataupun sinombiaka bermaksud baju kecil dan rombituon itu bintang. So, kita boleh istilahkan sebagai baju bintang. Maybe dorang tengok di langit, nampak rombituon, dorang sulam lah, macam begitu. Secara rasional, orang cakap kreativiti dan idea sendirilah. Kalau pada zaman dahulu, ia disebut sebagai, kadang-kadang orang panggil kubamban. Kubamban? Ya. Kenapa pohon emas tu diletakkan di bagian hadapan busana? Dia kadang-kadang emas melambangkan status si pemakai itu juga. Ya. Maksudnya makin banyak aksesori dipakai, makin tinggilah darjat si pemakai. Betul. Yang berwarna merah itu juga kita panggil kinarawing. Sulaman di antara setiap butang. Fungsi dia untuk sebagai lubang butang. Busana Sinombiaka Rombituon ini tidak lengkap jika tidak dipakai dengan aksesori. Encik Bobby, kalau di bagian hadapan ni pula, itu dipanggil apa, Encik Bobby? Ini dipanggil hamai limpogot. Ya, hamai limpogot. Dia berbuat daripada duit shilling British. Kalau Putih tengok, dia duit shilling British. Yang ini apa tujuan dia dipakai? Sebagai rantailah perhiasan. Ini dipanggil sunduk, dan cara untuk memakai sunduk. Selalunya sunduk ini digunakan untuk menutupi kepala dan melindungi dari cahaya matahari lah. Dan juga digunakan untuk ritual keagamaan dusun Liwan yang dipanggil memodian. Kalau di bagian lengan ni ada diletakkan gelang. Ya, kalau kita panggil itu golong ataupun bermaksud gelang. Golong yang berarti gelang juga. Gelang. Yang gelang di bagian bawah tu itu diperbuat daripada emas. Emas selalunya. Pun juga dipanggil golong juga. Ya, melambangkan status macam pound emas tu jugalah. Encik Bobby, kalau yang di bagian pinggang ni pula, yang ini aksesori ni, ini dipanggil apa? Tali pinggang yang berwarna putih ini dipanggil tinggot ataupun haboi topurak, yang bermaksud tali pinggang putih lah. Selalunya digunakan untuk mengikat pinggang dan menutup bahagian perut anak dara dia bermasuk angin. Macam itulah. Ini dipanggil limpogot ataupun botungkat. Nampak pada shilling British ini ada orang memegang tongkat. Itulah dipanggil botungkat. Ini ada dua nama. Kadang-kadang dipanggil tangkong ataupun singsing. Dia sebagai perhiasan juga dan untuk mencantikkan badan si pemakai itu juga. Ya, macam itulah selalunya
pakai 3 lapis tu Cik Bobby? Dia memang dari dahulunya memang dorang guna 3. Tapi kalau macam orang tidak berkemampuan, ada yang pakai 2, macam itulah. Sebenarnya bergantung dengan kemampuan si pemilik tu sendiri jugalah. Kopi Sanangan. Masak. Terima kasih. Oke, duduk lah. Bersama saya ialah Cik Jennifer Michael. Beliau merupakan wanita ikon kita untuk episod kali ini. Dan beliau juga merupakan usahawan produk kecantikan. Jennifer, Ya. jadi saya mau tahu banyak lagi pasal kau ni, bolehkah? Oh, boleh. Terima kasih. Dan saya memulakan perniagaan ini dari tahun 2013 lagi. Dan tapi saya memang minat dalam ini bidang dari saya kecil lagi lah, dari sekolah. Oke, sebelum memulakan perniagaan yang saya usahakan sekarang ini, memang banyaklah juga cabaran yang saya lalui, contoh terutamanya dari sokongan, pandangan orang terhadap seni saya punya kejayaan. Selain produk, saya juga makeup artist, saya juga perunding perkawinan. Selain itu, saya juga pengurus pertandingan pageant. Oke, pencapaian yang saya dapat baru-baru ini, saya dapat Best Makeup International. Paling penting itu saya dapat kasih keluar saya punya produk sendiri. Oke, produk yang saya hasil ini berasaskan ekstra pisang. Saya ada kasih keluar produk serum pisang sama lipstick. Serum ini sesuai untuk semua wanita maupun lelaki. Saya memang biasa bikin saya punya produk kecantikan sendiri. Sebab mama saya sendiri pun dia selalu begitulah. Saya ikut tradisional punya apa. Saya tahu ramai orang tidak tahu apa fungsi sebenarnya itu pisang untuk kecantikan. Produk ini sampai di KL sudah ada juga klien lah dari Johor. Kalau di Sabah kira semua lah sudah. Saya dengan Jen kenal sejak 2006 lagi, dari dekatan 1 lagi lah sampai sekarang. Jen dia seorang yang berani, seorang yang tegas. Beliau juga seorang wanita yang sangat tabah. Dia sangat-sangat memahami pekerja-pekerja dia. Saya punya impian 5 tahun akan datang, kalau boleh saya mau kasih besar lagi saya punya produk, saya mau tambah lagi saya punya produk lah kalau boleh. Oke, untuk Jennifer saya harapkan terus maju dalam perniagaan. Segala impian-impian yang diimpikan selama ini menjadi kenyataan lah. Nasihat saya kepada wanita-wanita di luar sana, kalau kala bangkit lagi, kena rajin, berusaha. Yang paling penting tuh tabah sama sabar menghadapi semua dugaan. Prinsip saya, kegagalan itu adalah salah satu ada keberhasilan lah bagi saya. Jangan pernah putus asa dan coba lagi. Bagi saya kalau wanita anggun tuh ya bukan juga dari luaran, dalaman juga lah. Wanita anggun itu bukan saja cantik, tetapi bagi saya kepribadian dia, kewibawaan dia, dan perwatakan dalam seharian itu adalah ciri-ciri seorang wanita anggun. Terima kasih
kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kopi Sanangan.